Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, so hari ini kita akan teruskan PDPR kita untuk tarikh 7/9. So kamu boleh rujuk modul yang telah dibekalkan. Okay, untuk hari ini kita akan masuk tajuk bab 9 iaitu laju dan juga pecutan. Laju dan juga pecutan. So tajuk laju dan tajuk pecutan. So hari ini kita akan belajar dulu laju. So kita akan menerangkan maksud laju. So di mana laju ini akan melibatkan jarak dan juga masa. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 170 hingga 172. Okey, kamu tengok dekat situ. Kita ada contoh 1 hingga contoh 4. Contoh 1 hingga contoh 4. Okey. Cikgu terus kepada tajuk hari ini, tajuk laju. So kalau kamu tengok nota yang cikgu bagi, cikgu ada selitkan dekat situ rumus. Satu rumus. Rumus ni adalah berkaitan dengan laju. So kalau kita cari laju nilainya sama dengan jarak bagi dengan masa. Laju adalah sama dengan jarak bagi dengan masa. Okey. Kita tengok pada latihan kita. Kalau kita ada rumus laju sama dengan jarak bagi dengan masa. So soalan nombor 1, dia suruh kita padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberi. Bagi jarak, laju dan yang diberi. So kalau kamu tengok yang pertama ni, kalau kamu ada laju 44.1 km per jam, di mana jaraknya adalah 150 kilometer. So kita tengok jarak dia mesti dalam unit kilometer, meter. Tapi kalau masa, kita ada jam, minit, saat. So yang penting sekali dekat tajuk ni, kamu kena tengok dia punya unit. Kalau unit dalam kilometer, dia mesti dalam kilometer. Kalau unit dia per dengan jam, maksudnya dia adalah dalam bentuk jam. So kita tengok soalan yang pertama ni. Cikgu tengok soalan yang pertama. Kita ada laju. Rumus kita adalah laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Betul kan? Okay, jarak bagi dengan masa. Ini je dalam tajuk laju ni. Ini je rumus yang kamu kena ingat. Laju sama dengan jarak dengan masa. Jarak bagi dengan masa. Tapi sekarang ni kita nak tengok kita nak cari masa. Masa mana yang sepadan dengan laju dan juga jarak yang diberi. Jadi daripada rumus yang kita ada ni, kamu boleh ubahkan dia untuk kita mencari sama ada jarak, laju maupun masa. Okay, contoh dekat soalan yang pertama ni, kita nak cari masa sebenarnya. Kita nak cari masa. So sekarang ni masa, kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Laju akan tukar kedudukan di sebelah kiri. So kita akan ada masa sama dengan jarak. Cikgu tulis dalam singkatan dah senang. Jarak bahagi dengan laju. Jarak bahagi dengan laju. Okey, yang pertama ni. Okey, soalan yang pertama. Berapa masa dia kalau kamu ada jarak kamu adalah 150 apa? 150 kilometer. Bahagi dengan laju kita. So laju kita apa? 44.1 kilometer per jam. Jadi kalau kamu tengok unit di situ, kita ada kilometer dengan kilometer. So cikgu boleh potong, boleh permudahkan. So habislah kilometer dengan kilometer. Kilometer bagi kilometer habis. So tinggal jam. Masa kan? Masa boleh dalam
jam, minit maupun saat kan. So, sekarang kamu ambil kalkulator kamu. Ni cikgu ada kalkulator. Kita bagilah 150 bahagi dengan 44.1. Dapat jawapannya di situ adalah 3.40. Kita dapat jawapan 3.40. Apa ni 3.40 jam? Betul? Cikgu tak ada pun jawapan. Jawapan sini 4 saat. Sini 3 jam 24 saat. Tak sama pun. Ni 3.40. Sini 45 minit. Jadi, daripada jam ni, tukarkan dia kepada minit. So, kalau daripada jam nak tukar kepada minit, kita darabkan dengan 60. So, kamu akan dapat kat sini 3. So, kamu akan tambahkan dengan 0.4 darab dengan 60. So, kamu ambillah kalkulator kamu. 0.4 darab dengan 60. So, kita dapat 24. Jadi, kita akan dapat 3 jam 24 minit. 3 jam 24 minit. So, kita akan dapat 3 jam 24 minit. Okay, dapat ya? So, kat sini jawapan dia adalah 3 jam 24 minit. Yang penting dalam laju, yang penting dalam tajuk laju dan pecutan ni, kamu kena tahu unit. Supaya kita tahu apa unit yang kita nak cari. So, kita akan dapat 3 jam 24 minit. Okay, kita tengok pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Cikgu ada dekat situ. Kita nak masa juga. So, masa. Cikgu wakilkan dengan M. So, kita ada jarak kita 90 bahagi dengan laju. Ni kilometer ya. Kilometer. Bahagi dengan laju kita. Laju kita berapa? 120 kilometer per jam. So, kilometer ni boleh cancel lah. Bagi kan sama dapat 1. So, ambil kalkulator kamu. 90 bahagi dengan 120. Kita dapat 0.75. Ni lagi lah. Apa cikgu tak ada pun jawapan dia. 0.75 apa? 0.75 jam. Kita ada sekarang ni yang tinggal saat dengan minit. Jam. 0.75 jam. Kalau cikgu nak tukar kepada minit, so kita akan dapat 0.75 darab dengan 60. Darab dengan 60. So, darab sini dengan 60. So, kamu dapat 45 minit. Dapat 45 minit. So, yang ini jawapan dia 45 minit. Okey. Yang ni kamu tahulah jawapan dia mestilah 4 saat kan. Jadi, kalau kita nak tunjuk jalan kira kita macam mana? So, kamu akan dapat soalan nombor 3 kita adalah masa sama dengan kita punya jarak kita 500 meter. Ingat ya, 500 meter bahagi dengan 125 meter per saat. Ni tajuk sekolah rendah ni cikgu rasa dah jumpa dah ni. Anak cikgu tengok sekolah rendah ada ni. So, kamu akan dapat sini lah. Ambil kalkulator kamu. Cikgu ada kalkulator terus kira. 500 bahagi 125. So, dapat jawapan dia 4 saat. Okay, senang kan? Untuk tajuk laju dan pecutan ni, rumus dia ada satu je. Laju sama dengan jarak bagi masa. Tapi bila kita nak cari masa, so kita tukarlah. Kita tukarkan formula itu. Kalau nak cari masa, jarak bagi dengan laju.
Tapi kalau cikgu nak cari jarak pula, macam mana? Jarak adalah laju darab dengan masa. So, maksudnya dalam satu rumus, kamu boleh cari 3 benda yang berbeza. Okey. Kita tengok soalan nombor 2. Cikgu tunjuk satu contoh ya, nanti kamu buat sendiri. Soalan nombor 2. Berdasarkan raja berikut, hitung jarak. Kita nak jarak, macam ni, jarak yang dilalui bagi setiap situasi yang diberikan. Okey, kalau kamu ada laju 80 km per jam, masa kita 1,5 jam. Macam mana nak tulis 1,5 jam ni? 1,5 jam, kalau kita tukar dalam perpuluhan, dapat 1,5 jam. 1,5 jam kan? Kamu tukar dalam bentuk perpuluhan. Jadi kalau soalan A ni, soalan A, kita nak cari jarak. Jarak tadi cikgu dah manipulitkan dia punya rumus. Jarak akan dapat laju darab dengan masa. So kita nak cari situ. Laju darab masa. So laju kamu adalah 80 km per jam darab dengan masa kita. Masa kita apa? 1,5 jam. 1,5 jam. So, kamu kiralah di situ 80 darab dengan 1,5. Okey, dapat jawapannya 120 kilometer. So, jarak kita 120 kilometer. Jam dia hilang mana cikgu? Dah tak ada jam ke? Dia malah tak ada jam. Kita nak cari jarak kan? Jam dengan jam ni kita boleh cancel. Dia kan per jam. So, kita akan dapat jawapannya 120 kilometer. So, jaraknya 120 kilometer. Okay, macam soalan B, kamu tengok. Sini minit, sini pun minit. Tak ada masalah. Okay, kalau soalan C, ini minit, sini pun minit. Pun tak ada masalah. Okay, soalan D. Jam. Sini 40 minit. Daripada jam, kamu kena tukarkan daripada minit, kamu kena tukarkan dulu kepada jam. Jadi tadi kalau daripada minit nak tukar kepada kepada jam, daripada jam nak tukar kepada minit, kamu darab dengan 60 kan? Okay, daripada minit nak tukar kepada jam, kamu kena bahagikan dengan 60. So, kamu ambil lah kalkulator kamu. Kita nak tukar dalam unit jam. Kenapa kena tukar unit jam? Sebab sini jam. Unit dia jam. Jadi, kita kena tukar, kena samakan unit. Kamu akan dapat 40 bahagi dengan 60. So, kita dapat kosong. Kamu gunakan terusnya 0.67. So, dapat sini 0.67. 67 jam. 67 jam. So, kita akan dapat sini jumlahnya adalah 2.67 jam. Okey, so terus masuk dalam formula iaitu jarak sama dengan laju darab dengan masa. So, laju kamu 250 kilometer per jam. Sebab tu kita kena tukar dalam jam sebab unit dia per jam. Unit kena sama. Yang penting unit kamu kena tahu. So, darab dengan 2.67 jam. So, ambil kalkulator kamu ni. Kamu darab lah. 250 darab dengan 2.67 jam. So, kita akan dapat 667.5 kilometer. Okey. Jadi soalan A cikgu dah buat. Soalan D pun cikgu dah tunjuk. So, tugas kamu hari ini adalah selesaikan soalan B dan juga soalan C. So, yang atas ni pun cikgu dah tunjuk. So, kamu boleh ni lengkapkan kamu punya modul. So, PDPR kita hari ini untuk tajuk laju. Nanti hari Jumaat cikgu akan sambung dengan kecotan.
dengan modul seterusnya, itu tajuk pecutan. Jadi kamu selesaikan modul untuk hari ini. Kalau ada masalah boleh PM dengan cikgu. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.